Siapa sini dah kahwin lebih 40 tahun? Angkat tangan. Angkatlah, lebih 40 tahun dah nikah. Dah bertahan lebih 40 tahun, dah sabar lebih 40 tahun. Angkat tangan. Oh, ramai. Tuan Haji angkat tiang tu. Tuan Haji kat luar tu. Masya Allah, Tuan Haji angkat tiang tu kan, pakai kopiah putih, baju purple. Apa rahsia boleh bertahan lebih 40 tahun? Satu ya, rahsia. Apa yang Tuan Haji buat sampai boleh bertahan 40 tahun? Jadi nak ucap terima kasih Pusat Khidmat Masyarakat Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Seri Menanti dengan kerjasama Masjid Diraja Tuanku Munawir Seri Menanti Negeri 9 melalui orang tongah Tuan Haji Syam. Mana Tuan Haji Syam? Ada sahabat dia berhubung ke atas ni, akhirnya jadi. Terima kasih MC Tuan Muhammad Khairul Anwar bin Osman, Yang Berhormat Tuan Muhammad Sufian Ustaz Musian bin Marazi, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kawasan Seri Menanti. Tuan Muhammad Nazrul bin Rabai, Penghulu Dun Seri Menanti. Tok Penghulu pun ada. Mana Tok Penghulu? Ada. Dia jaga keselamatan di bahagian luar. Dia jaga makanan dan minuman juga. Tuan Adnan bin Abdul Aziz, pengurusi masjid. Ada pengurusi Masya Allah, tengok janggut pun kita dah tahu tu. Memang layak jadi pengerusi masjid. Tuan Abdul Rahman bin Ibrahim, pegawai eksekutif Imam Besar Masjid Diraja Tuanku Munawir. Masya Allah, Imam Besar ni. Besar mana tu kan? Ada tu imam. Mana ustaz ni? Ada, dia sedang melatih bacaan. Okey. Ketua-ketua jabatan pengurusi muzikariyah masjid dalam Dun Seri Menanti, Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Dun Seri Menanti, pengurusi-pengurusi muslimah dan ahli Dun Seri Menanti. Dan semualah para pegawai oil and gas, manager oil and gas yang hadir. Saya dapat tahu ramai sangat manager oil and gas yang hadir pada hari ini. Angkat tangan. Pegawai oil tu, minyak, gas tu, tong gas kat rumah. Suri rumah. Siapa suri rumah? Angkat tangan. Angkat. Siapa suri rumah yang selalu jaga tong gas dan juga minyak masak? Semua. Allahu Akbar. Lepas ini kalau orang tanya, akak kerja apa? Manager. Oh, manager. Manager apa? Oil and gas. Jualah tu, pengurus kepada oil tu, minyak, gas tu, tong gas minyak. Hari-hari urus, betul kan? Hari-hari hidupkan tu. Masya Allah. Memang kena berasap. Walaupun selalu WhatsApp order. Order makanan zaman sekarang kan. Yang berasap tu bukan dapur, yang berasap tu WhatsApp. Masya Allah, Alhamdulillah, Subhanallah. Dan yang saya hormati, Encik suami tercinta Ustaz Tengku Fazli, Encik Tengku Fazli. Mana dah laki dia? Laki saya. Mana laki dia? Kek luar. Mesti tengah borak tu kan? Ya, awak angguk? Tak. Dia dengar ceramah saya lah. Laju pula angguk kan? Jadi kalau tengok mana paling handsome tu, saya yang punya. Warna hijau pakai yang sama ni. Sedondol. Memang hari-hari dia kena paksa. Kalau saya tengok dia tak pakai sama, saya bawa dalam kereta. Jadi Alhamdulillah, mudah-mudahan usaha tu boleh menyamakan juga hati. Okey, tajuk kita ni bawa keluarga menuju syurga. Siapa sini dah kahwin lebih 40 tahun? Angkat tangan. Angkatlah, lebih 40 tahun dah nikah. Dah bertahan lebih 40 tahun, dah sabar lebih 40 tahun. Angkat tangan. Oh, ramai. Tuan Haji angkat tiang tu. Tuan Haji kat luar tu. Masya Allah, Tuan Haji angkat tiang tu kan, pakai kopiah putih, baju purple. Apa rahsia boleh bertahan lebih 40 tahun? Satu ya, rahsia. Apa yang Tuan Haji buat sampai boleh bertahan 40 tahun? Sabar, banyak-banyak sabar. Setuju semua? Sabar, banyak-banyak sabar. Kemah Tuan Haji. Dan kebanyakannya kalau saya jumpa orang yang dah nikah 30 tahun ke atas, 20 tahun ke atas, kalau zaman sekarang, kalau kita jumpa pasangan 20 tahun ke atas yang muda-muda ni, itu kira hebat sangat. Orang zaman dulu tak pelik. Nikah sampai 30 tahun, 40 tahun sampai mati kekal. Tapi zaman sekarang, penceraian paling tinggi 5 tahun ke bawah.
Tak boleh nak lepasi fasa demi fasa demi fasa. Sebab itu Tuan Haji jawab, sabar. Sabar, banyak-banyak sabar. Memang betul. Mana lebih banyak sabar? Isteri ke suami? Saya tanya. Okey, tanya pula orang lelaki. Mana Allahu Akbar. Saya ni nak campur nogori dengan cakap luar. Cakap luar, tak apalah campur. Orang lelaki mana lagi banyak sabar? Of course suami. Okey, apa yang orang lelaki banyak benar sabar tu? Dia sabar tang mana? Okey, Tuan Pengerusi, apa yang paling kena banyak sabar dengan isteri ini? Kita sonyap dia. Kita sonyap dia. Maksudnya kena sabar bila isteri tak terasa ke orang perempuan? Orang perempuan kan dia pelik. Bila dia bebel suami senyap, dia pun nak marah. Saya bercakap daripada nak awak senyap dia. Tapi bila suami jawab, dia pun marah. Jadi suami pun keliru. Nak jawab kau nak senyap. Dah kalau jawab lagi panjang cerita lebih baik senyap. Senyap tak dah penat sangat. Tapi saya nak tanya, perlu kesabaran tak untuk dengar ya? Perlu kesabaran tak? Ya Allah, saya selalu sebut dekat suami saya, terima kasih sebab awak mampu sabar bila saya bebel, bila saya bercakap, dan awak mampu sabar, dan itu saya takkan mampu buat selama-lamanya. Saya tanya orang perempuan, kalau time berbual dengan kawan-kawan, boleh tahan berapa lama dengar kawan tu bercakap? Ataupun kita pun nak mencela, nak membalas. 2 minit, 3 minit, 4 minit. Bayangkan suami boleh dengar kadang tu kita bercakap meluah perasaan tu 5 minit, 10 minit, 20 minit. Kadang dah berhenti minum air, sambung lagi. Lepas tu dah berhenti, ingat dah habis cerita, sambung lagi lepas Zuhur. Ada tambah sikit lagi bang, sikit lagi nak tambah. Ingat dah selesai dah benda berlaku pagi tadi, sebelum tidur ada lagi terlintas. Ya Allah. Tahu tak sebenarnya besar sangat kesabaran seorang suami nak menahan diri daripada berkata-kata semula, membalas semula, menjawab apa yang kita cakap, sedangkan banyak benda yang dia tak setuju. Banyak benda yang dia boleh balas. Tapi dia tahu dengan orang perempuan memang tak pernah menang. Bukan tak pernah menang, sebenarnya di situlah kekuatan lelaki pada dia mendengar dan dengar ialah, dan kekuatan perempuan pula tak pernah bercakap. Betul kan? Tapi mulut cakap, dah penat dah saya bercakap. Tapi dia sambung. Saya tak nak cakap lagi lah, dah penat dah cakap. Esok cakap lagi. Dia takkannya penat sampai mati. Kau tengah nazak tu nak bebel juga. Na'udzubillah lah kan. Masa tu kena banyak taubat, minta maaf lah. Tuan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah. Sebab itu dalam rumah tangga tak ada formula. Ustazah macam mana nak buat supaya isteri kurang bebel? Saya kata tak ada. Tak ada kaedah, tak ada tips. Macam mana nak buat biar suami luah perasaan pun susah juga. Sebab kalau dia tak nak bercakap, memang dia tak nak bercakap. Korek lah macam mana pun. Sebab dia dah tahu kalau ditekan-tekan, suami tu bercakap, isteri tak mampu nak terima. Contohlah isteri satu hari, bang, jom kita muhasabah diri. Abang cakap, yo apa abang tak puas hati dengan saya? Saya nak tanya orang perempuan, bersedia kau nak dengar? Bersedia betul ke suami nak cakap apa tak puas hati? Sebenarnya orang perempuan, dia cakap macam dia bersedia. Okey bang, saya terbuka hati. Abang cakap apa saya terima. Telak nak ilio. Mungkin suami baru mula mukadimah. Suami baru mukadimah. Isteri dah, saya dah faham dah awak nak cakap apa. Awak faham tak apa yang berlaku hari tu? Bukan saya tak nak masak. Tapi mak awak mula dulu. Mak awak datang-datang tanya, masak apa ni? Tahu kau nak masak apa? Mak awak tak percaya saya masak. Sebab tu saya masuk bilik.
Saya tergasa hati bang. Oh, kau main lagi. Dah mak tanya yo. Salah ke mak tanya? Memang tak salah. Tapi cara tanya bang. Oh gitu. Subhanallah. Jadi orang perempuan ni memanglah complicated. Kata nak dengar tapi tiba. Ai suami pun cancel lah. Dia ada 10 tapi mukadimah pun dah tak jadi, tuan-puan sekalian. Sebab itulah syukur. Saya tuju tuan cakap sabar, sabar, sabar. Isteri banyak sabar dengan sikap suami. Isteri pula suami banyak sabar dengan sikap isteri. Dan pahala sabar itulah yang dua-dua kumpul untuk ke syurga. Pahala sabar daripada pasangan. Sebab itu keluarga ini bukan isu sejauh mana kita boleh berkasih sayang. Sebab kasih sayang dan 24 jam itu bercinta-cinta mesra-mesra tu mungkin lebih kurang dalam 1 jam sehari. Yang selebihnya sabar, sabar, sabar. Betul tak? Yang gembira-gembira, mani-mani, sweet-sweet tu mungkin 2 jam. Yang selebihnya mungkin sabar-sabar. Namun inilah sebab utama manusia boleh masuk syurga. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala sabar dicukupkan pahala tanpa dihisap. 40 tahun suami ini sabar dengan satu sikap isterinya yang tidak menyenangkan. 40 tahun dia dicatat pahala sabar. Isteri pun sama, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Sebab itu rumah tangga adalah soal bagaimana kita menghadapi ujian demi ujian, lalu kumpul pahala sabar. Daripada situlah dapat redha Allah. Bukan matlamat utama bahagia. Bahagia itu datang selepas sabar. Sebab hari ini, sebab isu bahagia ni ramai yang bercerai. Orang muda, saya dulu kerja perundingan rumah tangga, kaunselor rumah tangga, ibu-ibu, ayah-ayah. Orang muda baru kahwin 2 tahun, datang nak bercerai, 2 bulan datang nak bercerai, setahun nak bercerai. Alasan tu je. Kami tak bahagia. Daripada kami terus menderita, baik kami bercerai. Kami rasa kami tak serasi. Hari-hari gaduh. Lebih baik kami bercerai sebelum terlambat. Sebab matlamat adalah nak bahagia tu, bukan nak redha Allah. Kalau betul nak redha Allah, nak dapat syurga melalui rumah tangga, ujian demi ujian, belajar terima, sabar dulu, sabar lagi, sabar dan sabar lagi. Subhanallah. Percayalah kalau dia kahwin kali kedua, kalau dia tak faham tujuan nikah, dia akan bercerai lagi. Betul atau tidak? Subhanallah. Muslimat sekalian, bila kita tengok bab sabar ini, apa maksud sabar? Adakah sabar ni maksudnya sabar ialah orang fitnah kita, orang kata kita buat maksiat sedangkan kita tak buat, kita menipu sedangkan kita tak buat, apa yang kita patut buat? Sabar ialah. Yo, itu maksud sabar. Maksud duduk diam? Tak. Sabar adalah membawa maksud bertindak mengikut syariat. Contoh, suami curang. Tengok dalam telefon suami bertukar gambar dengan perempuan lain. Perempuan lain siap kongsi gambar, buka aurat, siap ada video yang menggairahkan. Nak buat macam mana dengan lelaki Sabarlah. Apa yang perlu dibuat? Nak macam mana Ustazah? Apa dia? Semboleh. Orang perempuan cadang semboleh katanya. Nak semboleh bahagian mana tak tahu. Kek mana nak semboleh tu kan? Okey. Subhanallah. Bila isteri pula buat maksiat, sekarang ni curang, bukannya suami orang perempuan pun ramai curang melalui media sosial, melalui telefon ni. WhatsApp mesra-mesra, kongsi gambar, telefon, suami pergi kerja, dia duk cakap romantik-romantik dengan laki orang lain, bukan laki dengan laki orang lain. Bila suami dapat tahu, pecahlah tembelang tu, apa kena buat? Sabarlah. Sabar itu pasrah kalau tak buat apa-apa. Mana bawa bincang, macam mana minta penjelasan.
Macam mana kalau suami tu tetap tak, mungkin bapa saudara mungkin abang dia mungkin siapa-siapa untuk beri nasihat, ataupun macam mana bersemuka dengan perempuan tu, kau telefon kau bercakap elok-elok macam mana. Maksud sabar adalah bertindak mengikut syariat. Itu maksud sabar. Sabar ni bukan duduk diam tak bertindak. Seorang suami dengar isterinya membebel, macam mana cara dia sabar? Dia diam, tapi mana yang dia kata, betul juga isi aku cakap ni, pasal ni, yalah aku kena berubah. Maksudnya bukan tolak semua apa yang isteri bebel, tapi ada benda yang kena terima apa isi cakap, kemudian dia kena berubah. Maksudnya sabar dan bertindak. Itulah maksud sabar. Saya nak ceritalah kisah, subhanallah. Sebabnya kalau terus je kita bercakap, dia mulalah rasa mendung, rasa macam nak malam dah. Rasa ngantuk nak dengar cerita tak ni? Subhanallah, ada yang menonton lebih kurang hampir 2,500 ni ha. Alhamdulillah. Di TikTok ada 2,000 lebih, di muka buku dalam 400. Di Instagram pun ada ni. Saya nak cerita kisah berkaitan dengan Nabi dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Satu hari Sayyidatina Aisyah, dia dah masuk dalam bilik, dia dah masuk dalam selimut, dan Sayyidatina Aisyah dah mula nak tidur, dan Nabi pun dah masuk selimut juga. Ini daripada riwayat sahih, riwayat Bukhari. Ada diceritakan dalam buku ni, Asamkan Rumah Tangga. Nanti kita relate, kita kaitkan dengan kehidupan kita daripada kisah ni. Lalu Nabi pun dah duduk dalam satu selimut dah. Kemudian Sayyidatina Aisyah sebenarnya tak tidur lena lagi, maksudnya masih belum tidur. Kemudian Sayyidatina Aisyah rasa Nabi bangun senyap-senyap, pakai baju senyap-senyap, perlahan-lahan, dan Nabi keluar daripada bilik perlahan-lahan. Pernah tak suami kita buat macam tu? Tak pernah. Sebenarnya tak tahu suami keluar tengok bola ke. Biasa suami-suami kalau pilah dia biar buat macam tu, dia bangun tahajud. Dia tak nak isteri tahu. Lepas tu dia diam. Betul tak tuan-tuan Haji? Betul. Dia tak nak riak tu. Sampai isteri tanya, awak ni bila lah nak berubah bangun tahajud? Dia diam. Sebab antara dia dengan Allah saja yang tahu. Sebenarnya dia tengok bola. Subhanallah. Okey. Subhanallah, masa ni Sayyidatina Aisyah ada rasa syak. Syak kepada Nabi ni. Kenapa ni? Bangun senyap-senyap, pakai baju perlahan dan keluar bilik perlahan. Dan Rasulullah keluar daripada rumah. Ada syak tak pada hati isteri? Syak Sayyidatina Aisyah ni apa? Yang Nabi ni mungkin pergi rumah isteri lain pada malam giliran dia. Lalu apa yang Sayyidatina Aisyah buat? Jauh-jauh daripada Nabi, intip Nabi. Daripada jauh Nabi pergi mana, ikut sampailah Nabi sampai di Baqi'. Kan rumah Nabi tu kawasan mana? Raudah sekarang tu. Itu rumah Nabi dengan Sayyidatina Aisyah. Jadi mungkin ada lagi rumah-rumah orang lain dokek-dokek ni. Ikut sebab rumah isteri Nabi semuanya berada di sekitar dokek dengan Masjid Nabawi. Sampailah di perkuburan Baqi'. Sampai di situ Nabi terus mengangkat tangan berdoa untuk penghuni Baqi'. Kemudian Nabi pun mula balik. Nabi nampak Sayyidatina Aisyah tercungap-cungap, duduk dalam selimut, tapi faham tak, tercungap-cungap. Kemudian Nabi tanya, wahai Aisyah, kenapa kamu tercungap-cungap ni? Rahsia nak bocor ni, sebab intip Nabi ni. Jadi dia nampak Nabi, larilah balik rumah, harap-harap suami tak tahu ni, yang dia intip dan dia syak pada Nabi ni. Jadi tapi tercungap-cungap tu tak boleh nak cover. Lalu Nabi tanya, kemudian Sayyidatina Aisyah pun duduk depan Nabi. Lepas tu Sayyidatina Aisyah pun ceritalah apa yang dia buat. Dia ikut Nabi perlahan-lahan, dia intip Nabi perlahan-lahan. Lalu Nabi pun jawab,
Kalau begitu, kamulah lembaga hitam yang berada di belakangku tadi, yang aku nampak tadi. Nabi perasan sebab Aisyah pakai serba hitam kan, tutup. Ingatkan siapa lah yang ikut? Rupanya kamulah wahai Aisyah. Kemudian Nabi buat apa? Nabi meletakkan tangan Nabi atas dada Sayyidah Aisyah dan tekan. Bukanlah tekan dengan kasar ya, tetapi Sayyidah Aisyah terasalah yang Nabi tekan kuat sikit. Aisyah cakap apa? Adakah kamu merasa syak ataupun kamu fikir bahawa Nabi Allah itu curang kepada kamu? Perkataan itu yang Nabi tanya. Nabi tanya mafhum daripada hadis itu, adakah kamu merasakan bahawa Allah dan Rasulnya, tapi maksud Allah itu ada maksud yang lain, dan Nabi Allah itu curang kepada kamu, tidak jujur kepada kamu? Sebab Nabi faham kenapa Sayyidah Aisyah sampai ada rasa syak begitu. Dan selepas Nabi cakap begitu, Sayyidah Aisyah jawab, sesungguhnya aku tidak boleh menipu Nabi-Nya. Maksudnya tak boleh nak suruh apa-apa dengan Nabi ni. Semua Allah akan beritahu kepada Nabi. Rasul kata, sekiranya engkau tidak betul terang kepadaku, Allah tetap akan memberitahu kepadaku juga, wahai Aisyah. Kemudian apa yang Nabi buat? Ini yang kita kena belajar. Nabi beri penjelasan. Nabi pun cerita, sebenarnya tadi Aisyah, malaikat Jibril datang, tetapi kerana kamu sudah ada dalam selimut dan kamu tidak menutup aurat, jadi saya pun keluarlah, dan saya keluar perlahan, bukan sebab nak menipu kamu ke nak sorok sesuatu. Saya tidak mahu mengganggu tidur kamu, wahai Aisyah. Satu, saya gerak perlahan. Jadi dalam cerita ini, dalam kisah ini ada beberapa manfaat yang kita boleh dapat. Pertama, dibenarkan pasangan mengintip pasangan. Sebab itu tak salah kalau isteri dia cek telefon suami. Tak salah, tak kata dosa. Walaupun ada sebahagian pendapat, ada ustaz-ustaz, mungkin ada ustazah kata salah. Saya berpegang daripada cerita ini juga ulama bahas syarah, tidak salah pasangan dia semak, dia intip, dia tengok. Sebab Nabi tak kata haram perbuatan Sayyidah Aisyah. Nabi tak kata perbuatan Aisyah sekian-sekian. Nabi cuma tanya, adakah kamu merasa ragu dan kamu menyangkakan Nabi Allah itu curang kepada kamu? Pergi ikutlah, itu jauh lagi. Kita tak ada, kita tengok telefon je, tak ada intip suami pergi tempat kerja kan. Tak ada tengok daripada jauh, buat-buat macam menyamar jadi nak tengok suami kat pejabat macam mana. Dia ramah dengan perempuan lain. Kat rumah muka kotak je. Oh, kat ofis muka senyum manjang. Oh, rupanya lain. Buat-buat jadi pelanggan. Kan? Contoh. Kita tak adalah sampai macam tu. Tapi nak sebutnya fitrah wanita itu, kalau orang lelaki faham, itu tanda dia sayang, timbul rasa ragu-ragu lah. Sampai dia tanya bukan-bukan. Saya tanyalah orang perempuan, kalau lah duduk kat traffic light, duduk depan sekali, melintahlah orang perempuan muda seksi pula. Tengok perempuan tu kau, tengok laki masa tu. Oh, perempuan tengok laki kau, tengok perempuan tu, perempuan. Tengok laki kenapa? Nak tengok, dia tengok tak perempuan tu, betul? Lepas tu dia tengok tak? Dia tengok. Cuci mata ke kotor mata kan? Tapi orang lelaki kalau pilah dia tak tengok. Dia terus astagfirullah. Astagfirullah. Betul kan Tuan Haji kan? Betul tengok. Astagfirullah. Ataupun dia tutup tapi jari terbuka. Astagfirullah. Macam tu. Dia kata jari dia ni memang koreh dah, tak boleh rapat. Macam ni. Subhanallah. Allahu Akbar. Patu isteri ni marah kan sebelah. Awak ni nengok. Suami pula jat nengok. Yo, mungkin apa. Berhenti tak takat tu? Tak berhenti. Isteri sambung lagi. Kenapa? Sebab dia muda. Saya dah tak cantik. Saya tak lawa. Waktu saya pakai baju cantik ke rumah, awak tak ada puji. Sebab tu saya baju kelawar yo. Dia panjang cerita tu. Awak tengok saya tak macam tu pun ke rumah. Saya dulu bersolek, awak tak puji. Tu yang saya tak bersolek, rambut mengerbang macam tu. Subhanallah. Kadang-kadang dia jadi panjang, boleh jadi bergaduh. Allahu Akbar. Nak sebutnya, kalau orang lelaki faham, oh perempuan ni cemburu, mudah rasa syak.
Padahal lelaki tak ada cakap dia tak cantik, tapi dia yang rasa. Kenapa? Saya tak cantik dah. Sampai awak tengok terbuntang biji mata tengok perempuan tu. Saya dah tak menarik dah. Awak sedar tak awak pun perut buncit? Awak pun dah tua, dah berkodut. Dah panjang pula ulasan tu. Sebab suami tengok sikit. Subhanallah. Jadi dalam hal ini memanglah. Sebab ini pun berlaku sampai peringkat isteri Nabi pergi kerja, pergi mengintip. Masya Allah, Allahu Akbar. Lepas tu pengajaran yang kedua, daripada suami pun, kalau saya memang suka, suami saya pun akan cek telefon saya. Pelik juga kan? Tapi suami saya dia akan cek WhatsApp, bukan selalu. Dia semak lah WhatsApp, saya ber-WhatsApp dengan siapa. Kalaulah saya ada WhatsApp, walaupun urusan kerja, dia tengok cara saya balas, dia tak puas hati, dia tak suka, dia akan cakap. Dah kenapa bagi emoji senyum pula? Perlu ke? Tak perlu bagi emoji apa-apa lah. Kalau balas WhatsApp lelaki, walaupun urusan kerja, walaupun dalam grup ke apa ke, saya tak suka. Orang perempuan kadang macam tu lah. Kalau dia dah suka sangat, dia bagi emoji yang mata love lah, yang mata kalau senyum sepet tu, macam senyum benar lah. Kan kalau senyum bersungguh kan sampai mata sepet. Ataupun dia gembira benar, dia buat ketawa. Macam tu. Jadi emoji-emoji menunjukkan emosi, betul kan? Sebab itu suami pun kena semak, isteri pun kena semak. Kenapa? Zaman sekarang sangat bahaya. Kalau suami tak jaga isteri, isteri tak jaga suami, boleh jadi pasangan, boleh terbabas. Sebab dia terlalu bebas sampai terbabas. Suami saya tak kisah, mula-mula tak kisah WhatsApp. Dah lama tak kisah jumpa. Dah lama tak kisah walaupun keluar satu kereta dengan lelaki lain. Atas urusan kerja, suami saya sporting. Ramai mana dulu masa saya kerja perunding cara rumah tangga, sebab urusan duduk berdepan, urusan kerja, suami sebelah, isteri sebelah, isteri lain, suami orang lain. Tapi pergilah sebab urusan syarikat, urusan pejabat, arahan daripada bos. Sepatutnya kalau boleh ada seorang lagi yang teman, jangan berdua walaupun laki orang suami orang. Ataupun tak boleh berteman, memang pengarah jabatan suruh pergi berdua je mesyuarat. Jadi biarlah yang lelaki duduk depan, perempuan duduk belakang. Sebab kalau duduk sebelah menyebelah, lama-lama tangan tu tak pegang dah gear tu, pegang gear bok pula. Yo, tangan tu boleh tersasar pergi tempat lain. Mula-mula tanya khabar, macam mana puan, okey ke hari ni? Okey. Rumah tangga, lama tanya soalan lain, macam mana rumah tangga, okey tak? Tiba-tiba waktu tanya tu baru bergaduh dengan lelaki. Dia cerita masalah lah pula. Jarum halus. Sebab antara lelaki dan perempuan ada yang ketiga, hadis Nabi, syaitan bersama dengan mereka, bukan malaikat lah. Syaitan akan mainkan peranan. Subhanallah. Okey, daripada cerita itu, manfaat yang kedua iaitu beri penjelasan. Kadang bila isteri dah tanya kenapa awak lambat, pojo. Tapi biasanya awak dah sampai pukul 5 suku, paling lambat 5.30, hari ni pukul 6. Dah pojo nak macam mana? Puas hati tak isteri kalau suami jawab simple? Tak puas hati. Dia ada rasa syak. Baik awak terus terang. Suami yang malas beri penjelasan, jadi gaduh besar. Awak ni sukalah mikir bukan-bukan. Kojo, saya cakap saya kojo. Saya ada kojo. Kojo apa bang? Biasa 5 suku dah sampai, paling lambat 5.30. Dah jam, jalan jam. Saya dah cek dah trafik tadi, lancar ya bang, tak ada merah. Jangan main-main orang perempuan, dia dah cek semua. Sebab itu Nabi, bila isteri mula rasa syak, Nabi beri penjelasan panjang lebar. Sebenarnya tadi malaikat Jibril datang, tapi masa tu kamu dah tidur. Dan tujuan saya sonyap-sonyap itu sebab apa? Tak nak bagi awak terkejut. Sebab apa? Rupanya Allah suruh sekian-sekian. Nabi beri penjelasan supaya hilang rasa ragu-ragu. Tapi kadang orang lelaki malah nak beri penjelasan, malah panjang cerita. Sedangkan kalau beri penjelasan, orang perempuan boleh terima tak? Boleh terima. Jadi dua-dua banyak pengajaran daripada kisah Nabi ini supaya hubungan suami isteri lebih harmoni. Masya Allah.